Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maaflah kita lewat sikit dah. Nak sambung balik kitab kita ni, tanya jawab lengkap tentang kehidupan, tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi Yasalunaka dalam bab Quran lagi, bab ulumul Quran. Jadi seterusnya kita nak bincang ni itu bab nasih mansuh dalam Al-Quran. Nasih mansuh dalam Al-Quran. Ada orang tanya Syekh, apakah terdapat ayat-ayat mansuh yang dihapuskan dalam Al-Quran? Apakah yang menjadi dalil tentang perkara itu? Jadi Syekh ni jawab dia. Kata nasakh dalam istilah syariat Islam artinya menghapuskan atau menggantikan suatu hukum. Permasalahan nasakh, penghapusan merupakan tema pembahasan yang banyak diperselisihkan oleh banyak ulama. Jadi benda bukan sepakat dah. Benda yang masih diperselisihkan di kalangan ulama. Banyak ulama ni masih berbeza pendapat lah dalam masalah nasakh dan nasih mansuh ni. Nasakh dan mansuh dalam Quran dah. Baik para ulama dahulu maupun para ulama kemudian berbeza, sentiasa berbeza pendapat. Sebagai mufassir telah begitu memperluaskan terjadi nasakh pada banyak ayat Quran sehingga mereka mengatakan bahawa ayat-ayat mansuh dihapuskan jumlahnya mencapai 300 ayat. Ini maksimum lah, paling maksimum 300 ayat ni mansuh. Telah dimansuhkan ayat dah. Tidak diragukan lagi bahawa ini pendapat yang keterlaluan dalam masalah nasakh. Keterlaluan, melampau dah. Jika memang nasakh pernah terjadi dalam Quran mengenai beberapa hukum, misalnya kerana bertahapnya masalah penetapan hukum, maka itu terjadi pada beberapa ayat saja yang jumlahnya sangatlah sedikit. Sikit sangatlah. Jadi benda ni banyak bincang lah. Imam Suyuti banyak lah. Lepas tu imam yang paling mengecilkannya ialah Imam Waliullah Dehlawi, ulama India Pakistan tu. Syekh Waliullah Dehlawi ataupun Maulana Waliullah Dehlawi, ulama India Pakistan. Dia kecil hingga 8 ke 4 gitu dah. Lepas tu ulama kedua pula sampai kata ada sebenarnya. Tidak ada nasah mansuh dalam Quran ni. Dia kata gini, nasah mansuh ni kalau segi peringkat tadi macam Arab gapo tu ya, tapi sebenarnya dia masih orang boleh pakai lagi. Al-Quran bila cerita pasal ada 4 peringkat, ada 4 ayat Quran turun pasal Arab ni. 4 peringkat, ada yang paling tegas sekali tu dikira haram. Tapi sebenarnya untuk kita zaman dah ni pun dari segi dakwah, kita tetap boleh guna dalam peringkat-peringkat dakwah. Kita boleh kerah terus sekaligus. Macam ayat terakhir yang diturunkan pasal Arab tu dah. Mungkin kita bertahap juga untuk orang yang mula-mula kena Islam dah. Orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang baru nak kena Islam, kita kena bertahap. Begitu juga. Ia tetap berguna juga Al-Quran ni. Walaupun dia telah dinasahkan sekali tengok, tapi sebenarnya tetap dari segi praktik dakwahnya, pelaksanaannya tetap kena guna juga. Okey. Lepas tu dia kata lepas tu yang menjadi dalil telah terjadi nasakh ialah firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 106 yang bermaksud, apa sahaja ayat kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lain lebih daripadanya atau yang sebanding dengannya, tidakkah kamu mengetahui bahawa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah hujah dia ni ayat 106. Tapi ayat ni contohnya ayat rejam lah bincang biasa diketahui siapa kita dalam dalil tu. Tapi tidak ada dalam Quran dah. Tu jadi masalah. Jadi ulama kata oleh sebab itu nasakh dalam Quran ni seolah tidak terjadi terus dah. Macam tak ada dah dalam tak ada dah ni. Sebabnya hak kata rejam tu memang tak ada terus dah dalam Quran dah. Tak ada di mungkin Musa Osmani dah, Musa Sunnah Nabi pun Nabi tak boleh tulis dah. Habis dah. Baca sementara apa Nabi kata tak boleh tulis. So padai ke gapo. Wallahu a'lam lah. Jadi tak tulis lah. Lepas tu ayat rejam pun tak ada dah. Lepas tu hal lain tu kalau ada nak kata nasakh mana dah. Oleh sebab itu setengah ulama kata ada lagi nasakh mansuh dalam Quran dah. Hak ni cerita ni hak tak tertulis dah nasakh dia. Bukan hak ada dalam Quran lagi ni. Tak apalah tu khilaf lah. Ada beza pendapat dah. Sebagai ulama berhujah tentang adanya nasakh dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 101 dan 102 yang bermaksud, dan apabila kamu letakkan satu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih tahu apa yang diturunkannya, mereka berkata pula, sungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan saja.
Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah Ruhul Qudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanku dengan benar, untuk meneguhkan hati orang beriman dan menjadi petunjuk serta khabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi sini pun lebih kurang tadi maksud dia juga. Itu ada nasakh dan mansukh. Tapi benda ni seolah berlaku pada zaman Nabi dah. Sampai akhir zaman Nabi tu tak ada dah nasakh masuk. Nabi ayat hak ni boboh, hak ni tak boboh. Jadi Nabi kata boboh dalam Quran tu muktamad lah. Tak ada dah nasakh masuk ni kira-kira dah. Tak usah bincang lagi nasakh masuk lah. Gitu dah. Salah satu ayat yang mansukh yang terdapat dalam Al-Quran ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 65 yang bermaksud, wahai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Maksudnya 10 kali ganda dah, 10 kali ganda. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, maka mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Jadi boleh sabar 10 kali ganda. Kalau Islam ni 100. Kalau ada 1000 tentera kafir, boleh lagi. Wajib lagi pergi. Gitulah lebih kurang dah. Ayat di atas telah mansukh dengan ayat yang sedahnya, iaitu ayat yang ke-66 dari surah Al-Anfal yang bermaksud, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 2000 dengan seizin Allah. Dan Allah berserta orang yang sabar. Tapi ayat ni meringankan dah. Ni hak kata nasih, hak mansukh ni dah. Ayat yang kena surah Al-Anfal ni memansuhkan surah Al-Anfal ayat 65. Ayat sebelumnya dah. Ada kata gitu. Dan ada orang lama tidak kata gitu. Dia kata hak ni bagi orang sahabat yang mempunyai kemahiran yang tinggi, mempunyai kelakapan tinggi, keyakinan yang tinggi, maka dia walaupun yang 100 orang dah, tapi dia pasukan elit yang canggih, yang cekap, dia boleh mengalahkan 1000, dia wajib pergi dah. Tapi orang yang lemah kurang ni, tapi kalau dia 1000 orang, nak orang kafir 2000, walaupun dia lemah, dia kena pergi juga. Ada ulama syarah gitu dah. Maksudnya tak berlaku dah nasakh masuk. Tapi sekarang tengok macam nasakh dimasukkan lah. Hak kata kena 10 kali ganda pun wajib pergi dah. Gitulah beza ulama dah. Termasuk ayat yang menurut sebahagian fuqaha telah mansukh ialah firman Allah dalam permulaan surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Maksudnya, hai orang berselimut, bangunlah, kum fa'anzir, ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fasabbir, wa rabbaka fakabir, fasiyabaka fatahhir. Itulah dah. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk di malam hari, kum fa'anzir. Bukan ni nak. Ini bukan ni. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattil qur'an tartila. Ni ya ayyuhal muzammil. Wahai orang berselimut Muhammad, bangunlah untuk solat di malam hari, kecuali sedikit sahaja daripadanya, iaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua, dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan. Atau ratil Quran tartila. Hak inilah baca Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Ayat ni, ayat di atas telah maksud oleh ayat ke-20 dari surah Al-Muzammil juga. Tadi ayat Muzammil, ayat ya ayyuhal muzammil. Ini ayat ke-20 pula surah Al-Muzammil menasahkan, telah memasukkan ayat hak tu, iaitu bunyi apa ayat hak ke-20 ni dari surah Al-Muzammil. Tadi ayat 1 hingga 4 dah. Surah Al-Muzammil ayat ke-20 bunyi gini. Maksudnya tak? Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa kamu berdiri mengerjakan salat kurang dari 2/3 malam. Tak siapa 2/3 malam. Atau 1/2 malam. Tak siapa 1/2 malam. Atau 1/3-nya. 1/3 tak siapa. Dan demikian pula segolongan dari orang yang bersama kamu, iaitu termasuklah sahabat-sahabat bersama Nabi lah. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Nak ukur ni payah juga. Zaman dulu tak ada ujian dah. Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Nak kira ke mana dok? 1/3, 2/3. Kita lah ni pening lagi. Nak 1/3 malam, 2/3 malam dah. Tapi zaman Nabi lagi lah dengan tidak ada jam dah. Maka dia memberi keringanan padamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Jadi tak perlu dah siapa. Tidak mesti siapa 1/3, 2/3 dah. Separuh, 1/2. Tidak. Hak mana berasa mudah, baca sekat mana boleh. Dah. Baca hak mudah dari Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit. Dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurnia Allah. Dan orang lain lagi berperang jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah solat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa sahaja yang kau perbuat untuk dirimu
nescaya kamu perolehi balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni jadi menguraikan kewajipan. Jadi pengajaran juga setengah ulama yang kata tidak gitu. Kita dalam jemaah Islam, dalam persatuan Islam, dalam gerakan Islam, dalam tentera Islam, dia kena ada orang yang tetap kena semaya malam yang kuat dah. Pemimpin ke apa lah. Jangan pemimpin kira bawa masjid dah. Lepas tu tak kata untuk kesuar dah. Masjid kesuar dah. Tak usah cara lah. Tu dah. Tapi nak yang bunyinya, pemimpin ni kalau kira dia ni kena kuat lagi ibadah. Dia kena lebih zuhud daripada orang lain. Kalau dia gerakan Islam, tentera Islam. Dan dia kena semaya lebih daripada orang lain. Peringkat awal ni sama dah. Orang ni kata peringkat trust. Komando kata tu. Pasukan elit. Jadi orang ni paling keras latihan dia. Latihan dia bukan perang saja. Tak maksud dia saja. Latihan dia juga ialah semaya malam ni 2/3 malam. Peringkat pertama hak tinggi sekali. Lepas kurang sikit 1/2. Hak kurang 1/3. Peringkat cawangan perebek-perebek ni bawah ni kurang lah. Tak apalah. Kurang baca Quran sikit-sikit je semaya malam dah. Barulah ini dikatakan syarat kemenangan Islam dah. Oleh sebab itulah zaman Sultan Muhammad Al-Fatih dulu, dia dapat tawar kerajaan Byzantine itu, kerajaan Constantinople dulu, iaitu ni lah di Turki tu, iaitu di masjid Constantinople lah. Ni panggil jadi tukar pada Istanbul ni jadi Istanbul tu. Dulu situ tu kerajaan Byzantine, kerajaan Rom Byzantine, yang sebenarnya lebih kuat daripada kerajaan Rom di Itali pun, kerana dia ni kuasa sempadan yang kira dia kuasa sengit lah, ada kuasa panah. Jadi apabila dia panah, kelengkapan dia lebih canggih berbanding dengan tempat yang selamat jauh dah, zon selesa dah. Begitulah orang-orang Niaga pun bisnes berjaya. Kadang-kadang dia berada dalam zon yang tidak selesa, dah sekali berjaya. Dari zon selesa kan malas sikit lah. Gitulah nak gana, itu fitrah manusia dah. Jadi sekarang ni apabila kita tengok tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni sehingga berjaya pada usia muda pun dia lagi. Kejayaan dia kita tengok banyak faktor. Salah satunya memang jaga semai jemaah jaga, dan juga sebenarnya pokok dia ni semai malam pun jaga dah. Itu kekuatan dia sehingga boleh memberi kemenangan pada tentera Islam. Gitulah nak yabi. Jadi gitulah kita pun dalam perjuangan ni, biarlah orang yang lebih atas lebih warak. Jangan hak lebih atas tu lebih kuat otak dia lah. Hak lebih atas pakar je serba tapi otak lebih dunia lebih, tu jadi payahlah nak menang kemenangan Islam dah. Dunia boleh dah. Itulah berapa syarat. Jadi ada ulama kata tu nasih masuk, ada ulama kata tak nasih masuk. Tapi biarlah. Itu perbincangan ilmu dah, perbincangan ilmiah. Kita boleh terima mana saja ataupun kita berlapis dada lah. Sebenarnya ada hikmah berlaku. Ulama kata gini, kita boleh ambil pengajaran. Ulama kata gini, kita boleh ambil pengajaran juga. Kita akan rasa terbuka, kita rasa tenang lah. Tak ada masalah sikit abuk. Yang terbaik adalah kita tidak memperluaskan perbicaraan mengenai telah mansukhnya berapa ayat Quran selama belum ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahawa ayat tersebut telah masuk. Kira-kira gini lah Syekh ni ayatnya. Setiap ayat Quran ni walaupun ada ulama kata mansukh, bukanlah mansukh 100%. Kita tetap boleh ambil pengajaran ayat Quran itu dalam keadaan tertentu. Macam kita kata cerita ba'arak tadi lah. Walaupun ada 4 peringkat kata keharaman arak mutlak tu, sebenarnya pertama tu macam haram dah. Kita tengok dah macam dia tidak galakkan dah. Dan juga sebagai pengajaran kita dalam dakwah ke dalam tindakan kita, walaupun benda tu haram 100% haram pun, ijma' ulama haram pun, peringkat pelaksanaan dakwah ni kena berperingkat. Biar ada sistem dia, biar ada perancangan dia, bukan sekadar yoya gitu nah. Yoya nak hudud ke, yoya nak hari 335. Tapi perancangan sistematik ni tak ada, tak jadi juga dah. Gitulah. Kena gitu. Kita ambil pengajaran. Ada pengajaran berlaku ayat Quran ni. Wallahu a'lam setakat tu. Okey, seterusnya tafsir tanpa ilmu dah. Ada orang tanya Syekh, apakah maksud dari perkataan hadis berikut? Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Jadi Syekh ni jawab, hadis ini diriwayatkan dalam 2 redaksi. Yang paling utama dari 2 redaksi tersebut, dua redaksi hadis tersebut adalah maksudnya, barang siapa telah mengatakan sesuatu yang menafsirkan tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Ya tafsir tanpa ilmu, get ready masuk neraka. Ya ada selagi hadis.
Siapa-siapa berdusta atas nama aku, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu pun sokar dia. Siapa yang berdusta atas nama aku muta'ammidan dengan sengaja, maka bersiap sedialah tempatnya di neraka. Ni pula siapa-siapa tafsir Quran tanpa ilmu, maka bersiaplah untuk mendapati tempatnya neraka. Jadi sama bahaya berlaku. Ayat hadis palsu berbahaya. Tafsir Quran ni pun berbahaya tanpa ilmu. Dah. Adapun redaksi yang lainnya ialah barang siapa menafsir ke Quran dengan rakyunya, fikirannya, hawa nafsunya, maka bersiaplah untuk menempati tempatnya neraka. Kedua redaksi ini berasal dari Abdullah bin Abbas belaka radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas ayat benda ni lah. Jadi tafsir Quran dia lah bapa tafsirnya dah. Jadi Bahrul Ummah, lautai ilmu ummah ni. Lautai ilmu ummah ni Ibn Abbas, dan dia tu kata pakar tafsirnya. Sebab Nabi kata alimhul ta'wil. Nabi doa ke dia supaya Allah jadikan dia sebagai orang yang reti ta'wil tafsir Quran. Cumanya kena faham lah, walaupun dia kata dia ni ilmu ta'wil, dia kata gitu dah. Jadi nak ayat dia tetap ta'wil Quran, tafsir Quran, kerana dia ada ilmu. Dan orang lain jangan tafsir Quran tanpa ilmu. Cuma lah ni kena faham lah, tafsir ni bukan terjemahan biasa. Makna pengajaran umum tu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Orang biasa ke apa pun, Allah tu Maha Esa. Allahus samad, Allah yang tempat bergantung ni. Jadi semua faham, kita pun bayar, kita pun faham, kita pun syarah. Sekadar pengajaran umum tu tak ada masalah. Tu bukan tafsir yang dikatakan bahaya ni. No. Tafsir bahaya ni lebih mendalam. Contohnya, tu pasal semaya dah. Kita pun tafsir semaya ni, gapo tu mesti kena tengok hadis, tengok pandangan ulama. Hak kita tawil semaya ni maksud lain daripada maksud syariat tu, hak bahayanya. Atau pengajaran Allahus Samad, Allah tempat bergantung, kita syarah lebih mendalam sehingga kadang-kadang jadi wahdatul wujud, ada komplek, ada yang lebih daripada hak yang pengajaran umum. Hak tu dikatakan tafsir ataupun ta'wil ni. Makna yang di sebaliknya, hak tu hak bahayanya. Makna pengajaran umum tak apa. Setengah pula ada ustaz kita ni kata suruh belajar fardu ain. Siapa yang belajar tafsir Quran sesak kafir dah. Siapa tak kafir. Sebab gapo? Sebab dia sistem pondok setengah-setengah pondok ni, tengok Al-Quran hadis ni, sifat-sifat Allah pun royak gitu je dah. Ya tak biasanya ni. Tafsir Quran ni kalau kita tengok pun gitu juga dah. Jadi ilmu Quran ni terjemahan tu kadang-kadang bagi demo lah, bagi Asy'ariyah setengah-setengah pondok tu dia kata menyerupakan Allah dengan makhluk. Ataupun setengah tu lah gitulah dah. Quran ni umum je dah. Dia tidak detail sangat. Bagi dia takut jadi kafir dah. Sebenarnya itulah sistem ajaran Al-Quran Sunnah ni mudah lah diterima dah, tidak payah mana. Fikir lebih-lebih tu, fikir pasal zat Allah SWT yang takut serupa dengan makhluk kononnya, tanzih kononnya. Dia telah memikir lebih hak. Dia fikir lebih hak, terpaksa tanzih. Kalau tak fikir lebih enggak, terima seadanya seperti mana zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in dan tabi'in, zaman awal orang Islam dulu tak mikir pelik. Tapi disebabkan masuknya falsafah daripada yang ni, terpaksalah dia fikir pelik. Last sekali terpaksa tolak pula dah Quran dah. Terpaksa takwil lah Quran. Hak ni hak bahayanya dah. Ibn Abbas ayat pun hak ni lah, hak tafsir ni, hak takwil ni, hak lebih maksudnya mendalam. Ada setengah tu bahagi panggil tafsir batin ni dah. Tafsir tasawuf batin ni dah. Maksud lain hak ni dah bahaya-bahayanya. Hak zahir tu bukan maksud sebenarnya. Maksud batin hak maksud sebenar. Hak ni masalahnya. Hak ni tasawuf batin ni ataupun itulah jenis-jenis pengikut Ibn Arabi banyaklah nak. Tasawuf bicara begini. Hak ni hak bahayanya. Jadi kalau orang ngajar tafsir, sekadar tafsir pengajaran umum ataupun dia tengok hadis-hadis, tafsir tu berdasarkan hadis, bukanlah berdasar ra'yu pendapat fikiran dia. Jadi tak sesat ni dia. Kalau ngajar tafsir bawa hadis, tak ngajar tafsir nak bawa hadis, tak ada masalah lah. Ataupun mengajar umum dah, dia bukanlah masuk mendalam, masuk secara zahir yang tersirat, bukan tersurat. Tak apa gitu dah. Jangan hak ni pun kata kapi kot, sesak kot, tidak. Kalau ngaji fardu ain pun dak, katanya fardu ain ni egek dak. Egek siapa kau buat bunga-bunga ni? Ngajar bunga, capu benda khurafat pada dah. Fardu ain pun kalau dia ada egek lebih daripada hak dia, supo tu lah jadi sesat juga ni. Tak nanti kau ngajar tafsir dah. Habis itu dah. Supaya kita dapat memahami maksud dari hadis syarif tersebut, maka sayangnya kami menyebutkan bahawa dalam kitab kisah tafsir
telah disebutkan bahawa penafsiran Al-Quran Al-Karim adalah suatu pekerjaan yang sangat penting, agung dan sensitif. Walaupun dia sensitif, penting, agung, tapi sensitif juga. Kerana berhubungan dengan kalam Allah Tuhan semesta alam, bukan memang melibatkan kalam Allah, bukanlah kalam manusia, perkataan manusia dah. Kerana Al-Quran merupakan kitab yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya merupakan kitab yang berhubungan dengan salah seorang manusia, maka masalahnya tidaklah sedemikian berat. Kalau kata-kata manusia kita tafsir pun, salah tafsir pun teh sikit dah. Ni tak terbalik setengah orang ni. Ayat Quran, ayat hadis ni dia cuba tafsir dah. Dia pergi maksud mendalai ikut bahasa Arab lah masa ni dah. Lebih mendalai dah. Tak terima secara maksud umum, maksud mudah. Tapi kata-kata ulama pergi kemah dah. Tak usah tafsir dah. Hanya dia pergi kemah. Kerana dia anggap Tok Guru hebat benar dah. Tak mungkin salah Tok Guru dia. Kadang-kadang dia kata sebutlah nas. Dalil hujah ni untuk sebut nas kitabnya. Nas kitab kata gini-gini, hang dah pakar dah. Mai orang kata mungkin nas ni nas Al-Quran hadis. Tak boleh lah ulama depan hadis hadis. Hak ni masalah. Kita tak takwil kata-kata ulama, kita takwil kata-kata Al-Quran hadis ni. Ni pun penyakit juga dia kata nah. Okey, tak apalah. Oleh kerana itu kebanyakan salaf takut dan khawatir untuk memberikan penafsiran kepada ayat Quran. Dia tak usah tafsir secara mendalam dah. Sebagai contoh, Masruq mengatakan, maksudnya, hati-hatilah menafsirkan Al-Quran kerana Al-Quran adalah riwayat dari Allah Azza wa Jalla. Jika Said bin Musayyab ditanya mengenai tafsir sebuah ayat Quran, dia mengatakan, sungguhnya aku tidak akan mengatakan apa pun mengenai Al-Quran. Tak berani nak kata, tak usah tafsir dah. Sya'bi mengatakan, demi Allah, sungguhnya tidak ada suatu ayat pun dari Al-Quran kecuali aku telah menanyakannya. Kerana Al-Quran itu adalah riwayat dari Allah Azza wa Jalla. Itu cara orang zaman dulu dah. Orang zaman dulu, kita tengok kitab Al-Ummu Imam Syafi'i, kitab Muwatta Imam Malik dah. Ya, banyak kalau tanya apa kau fatwa apa je waktu biar hadis Imam Syafi'i gapo tak. Kalau nak kata pendapat dia tak akan kata haram halal mudah-mudah, dia akan kata aku tidak suka, aku suka nah. Akrahu, aku tidak suka nah. Dia tidak suka, dia tidak bermaksud makruh kadang-kadang benda tu jelas haram pun dah. Tapi dia ni selagi tak jelas dalam Quran kau tak jelas, dia tak berani kata direct dah. Kerana berhati-hati tu ulama dulu barak. Ulama kedua ni mudah lah. Halal ni mudah-mudah lah. Bagaimana lah. Okey. Demi Allah. Ni Sya'bi kata, demi Allah, sungguh tidak ada satu pun ayat Quran dari Quran kecuali aku telah menanyakannya. Kerana Al-Quran itu adalah riwayat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tanya belaka, tanya ulama, tanya sahabat gitu kali dah. Seorang yang tulis dalam kitabnya berjudul Mazahib At-Tafsir Al-Islami menyebutkan bahawa hingga masa akhir abad kedua Hijrah, kita mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa pekerjaan menafsirkan Al-Quran masih dilihat dengan perasaan takut dan khawatir. Ulama dulu, sahabat 1 hingga 2 Hijrah ni, sahabat tabi'in, zaman tu dah. Mereka ni tak usah tafsir mana dah. Pakak senyap, tak usah nak tafsir. Nampaknya kekhawatiran tersebut disebabkan mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya sehingga tidak ada yang dapat dinukil dari mereka mengenai Al-Quran. Dan juga tidak ada riwayat mereka yang berkaitan dengannya. Dan itu mengandungi makna yang terkandung dalam hadis yang telah kita sebutkan. Seseorang tidak boleh dengan serta-merta masuk ke dalam penafsiran Quran tanpa memiliki bekal ilmu yang mendalam. Baik ilmu yang berkaitan dengan sanad dan asbabun nuzul, pengetahuan tentang bahasa, maupun pengetahuan tentang maksud dan erti perkataan. Jadi maksudnya mendalam itu perlu pada ilmu yang mendalam. Adapun orang berbicara mengenai tafsir dengan memiliki ilmu yang diperlukan, baik berupa ilmu bahasa maupun ilmu agama, maka tidak ada kesulitan sebagaimana dikatakan oleh Ibn Katsir. Ibn Katsir kata tak apa kalau orang ada bekal oleh ilmu dia. Oleh kerana itu disebutkan bahawa orang yang menahan diri untuk memberikan penafsiran pada beberapa keadaan, pada beberapa keadaan yang lain mereka memberikan penafsiran pula. Tidak ada pertentangan di antara dua sikap tersebut kerana mereka akan berbicara tatkala mereka mengetahuinya, ada ilmunya. Dan mereka akan diam tatkala mereka tidak mengetahuinya. Ini adalah suatu yang wajib bagi setiap manusia. Nah, setiap manusia ni kalau dia tahu tak wajib. Wajib tak tahu tak senyap gitulah. Dah. Kerana sebagaimana seorang wajib diam atas apa yang tidak diketahuinya, maka dia juga wajib berbicara mengenai apa yang ditanyakan dan dia mengetahuinya. Walaupun kita kata jangan pandang-mandang benda tak tahu. Betul lah dah. Benda hak dia tahu pula wajib dah. Benda dia tak tahu, dia wajib senyap. Jangan royak dah. Berkenaan dengan hal ini terdapat hadis syarif
Hadis yang mulia yang mengatakan, barang siapa yang ditanya dan dia mengetahui tentang apa yang ditanyakan itu, namun dia diam, tidak menjawabnya, maka pada hari kiamat dia akan dikekang dengan kekangan api neraka. Sedangkan orang perlu, ilmu dia tu orang perlu. Tidak orang lain sesat. Tiba dia senyap juga. Dia tak royak benda betul dah. Kerana pakat, kerana jaga jemaah dia dah. Takut kena jemaah dia. Ataupun takut persatuan dia dah. NGO dia ke, parti dia ke. Itu ilmu dia kerana benda-benda lain dah. Puak-puak lain dah. Ni akan jadi bahaya juga dah. Ibn Jarir At-Tabari, salah seorang pemuka tafsir. Bapa tafsir lah kira dah. Menyebutkan hadis-hadis yang melarang penafsiran Al-Quran tanpa ilmu. Dan dia mengutip perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang berbicara mengenai Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Kemudian Imam Ibn Jarir At-Tabari sendiri mengatakan bahawa tidaklah ta'wil penafsiran Al-Quran itu diketahui kecuali dengan penjelasan Rasulullah SAW atau berdasarkan nas yang menunjukkan pada hal itu. Jadi nak tafsir Quran, cari hadis dulu. Kita sandar pada Nabi, bukan sandar pada kita pendapat itu. Seorang itu tidak boleh menafsirkan Quran dengan ra'yu dan fikirannya. Bahkan jika sekalipun orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan pendapatnya. Ra'yu itu pendapatnya sendirilah. Itu benar sekalipun dalam pendapatnya, maka apa yang telah dilakukannya itu tetap dianggap salah juga. Kalau dia tidak berdasarkan hadis, tafsir dia semata-mata pendapatnya. Bukan pengajaran umum dia. Tafsir mendalam dia. Dengan pendapat dia sendiri. Maka walaupun betul, tak salah sebenarnya tak. Mengikut kajian ulama tu memang tak salah, tapi dia ayat dulu pendapat dia ni pun salah juga. Kerana kebenaran yang diperolehnya itu bukanlah kebenaran yang didasari keyakinan, sebab ni tak yakin lagi dah, hanya pendapat dia, melainkan kebenaran yang dilandasi perkiraan dan persangkaan sahaja. Orang yang mengatakan tentang agama Allah atas dasar sangkaan sahaja adalah sama dengan orang yang mengatakan tanpa ilmu. Kecek tanpa ilmu lah, tak ada dasar Al-Quran dan hadis. Kalau Quran kena tengok hadis. Jadi boleh tak bawa hadis, ayat saja pendapat dia. Tafsir tu mendalam, bukan pengajaran umum boleh lah. Kau kita faham saat ni lah, Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung, jadi kita kena bergantung dengan Allah. Tu pengajaran umum. Tu tak nanti Quran ni benar ni. Pengajar di Quran ni kita baca terjemahan biasa pun tak apa, jangan kita kata sesak. Tu pengajaran umum ni. Dalam kehidupan kita terbayang, ni ayat Quran nak nasihat kat aku ni. Allah nak nasihat aku pengajaran umum. Hak masalah ta'wil tafsir ni benda yang mendalam. Hak di sebaliknya, hak lebih mendalam. Allah telah mengharamkan yang demikian itu atas orang hamba-hambanya dalam kitabnya. Allah Ta'ala firman bermaksud, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan persekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ni ya. Jadi kita tak sih buat benda keji, kan ni baca ayat Quran ni. Bukan dengan ustaz aja, terbaca terjemah. Tak apa dah. Perbuatan dosa, kita baca ayat Quran ni, kita takut nak buat dosa dah. Kita pun tinggal dosa. Kan baca ayat ni dah. Terjemahan je baca dah. Ni bukan tafsir hak dilarang dah. Apa kita pun tak selanggar hak manusia tanpa alasan benar, tak curi barang orang, tak tipu orang dah. Terbaca ayat ni kita pun takut nak tipu orang dah. Kita pun ambil pengajaran dia, umum dari ayat Quran ni, tak ada masalah. Hak tu tak salah. Tafsir mendalam hak kita kata hak bincang ni dah. Hak syarah panjang-panjang tu dah. Pengajaran umum tak ada masalah. Tu bukan tafsir yang diperbincangkan. Hak kata, kita beri nak kena takut. Demikianlah kita melihat bahawa hadis-hadis di atas memberikan peringatan kepada orang yang tidak berilmu dan tidak memahami untuk tidak masuk ke dalam kancah penafsiran Al-Quran. Sedangkan para ahli ilmu dan makrifat tidaklah ada halangan bagi mereka untuk beristimbak, berhujah, menghukum dengan dalil dari kitab Allah mengenai apa-apa yang mereka mampu berdasarkan cahaya ilmu. Kalau ikut cahaya ilmu tak ada masalah sekali apa. Kita baca selagi lah nak. Terjemahan Al-Quran. Apakah Al-Azhar telah melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa asing? Apakah menerjemahkan Al-Quran itu perbuatan yang haram? Kita bicara hal ni bahaya tafsir Quran. Adakah haram terjemah Quran ke bahasa asing? Jika bukan merupakan perbuatan yang haram, mengapa Al-Quran tidak diterjemahkan? Dia kata gitu. Jika penterjemah Al-Quran itu haram, mengapa Azhar tidak menerbitkan buku-buku dalam bahasa asing? Sehingga orang asing itu dapat memahami agama ini. Dia tanya gitu lah. Syekh ni jawab. Jika dia masuk dengan menterjemah ke Quran ialah menterjemahkannya ke dalam bahasa lain secara harfiah sahaja. Secara ikut perkataan-perkataan lah dah. Maka perbuatan itu diharamkan. Kalau terjemah harfiah saja, tanpa dia kata haram dah. Sekadar atas bawah saja kita kata dah.
Bahkan itu merupakan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan dan jelas akan jatuh kepada kesalahan yang banyak dan akan membuka pintu kerosakan yang beraneka ragam. Kalau terjemah secara harfiah saja atas bawah, itu tak boleh juga Syekh ni kata. Hal itu kerana Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah kalam mukjizat yang Allah SWT digambarkan sebagai berikut. Gini hak kata tak boleh ni. Hak setengah tu terjemah. Ni tak boleh ni. Quran ni, dia terus beri terjemahan terus. Ni seksi anti hadis hiwak gitu. Quran ni yang kata, dia terjemah. Quran tu bukan tulis Quran, tulis bacaan. Ni saya jumpa dalam pesta buku mana. Quran tu bukan tulis Quran, tulis bacaan. Lepas tu, satu ayat gapo tukar kok bahasa Melayu tu. Ataupun setengah tu tulis bahasa Inggerisnya. Itu tidak. Ni memang haram lah. Kalau atas bawah tu lagi dah harfiah ni ataupun hak molek lagi selain harfiah kena tulis alik tiki kanan dia tepi dia hak masuk lebih menyeluruh, lebih mudah faham. Kalau atas bawah mungkin salah faham lagi gitu. Tak apalah dah. Hak biasa Nabi Chan ni tu terjemah tak ada hak bahasa Arab asalnya. Al-Quran adalah kalam mukjizat yang Allah SWT gambarkan sebagai berikut yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian lain. Surah Isra ayat 88. Allah SWT telah meletakkan pada kitabnya yang mulia berbagai makna, isyarat, rumus dan petunjuk yang tidak mungkin disamai dengan ungkapan lain dalam bahasa manapun. Kalau kita terjemah, kita kena yakin bahawa tidak tepat sekata-kata. Gitu kena faham kan? Tak seperti Bible, Injil, Habis, Old Testament, New Testament, terjemah. Bahasa asal tak tahu mana dah. Tak tahu mana bahasa asal dah. Betul ke terjemah tak tahu dah. Tak boleh nak rujuk hak asal dah. Tidak ada seorang pun betapa pun cerdas dan pintarnya yang mampu memindahkan seluruh makna yang terkandung dalam Quran ke dalam bahasa lain. Hak ni kena faham. Terjemah setahu mana pun tak akan tepat sekata-kata. Sebagai contoh, dalam Quran terdapat kata-kata yang sama sekali tidak didapatkan padanannya dalam bahasa-bahasa lain mana pun. Bahasa Arab ni makna yang mendalam. Kita koda-koda saja, dia lain tak? Tak. Koda tu banyak pula tak? Istilah-istilah dia. Dia lebih mendalam. Jika si penerjemah menggunakan kata-kata menurut perkiraannya mempunyai erti yang dekat dengan kata Al-Quran, maka akan terjadi penyimpangan dan keraguan pada kalam Allah. Padahal tidak ada sedikit pun keraguan dalam kalam Allah yang turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dia kata gitu dah. Oleh kerana itulah Syekh Rashid Ridha berbicara dalam kitab tafsirnya, dalam tafsir Al-Mana dah. Maksudnya terjemahan Al-Quran yang bersifat harfiah semata-mata tidaklah dapat dilakukan dan akan mendatangkan banyak masalah. Hal itu tidak diperbolehkan oleh Islam kerana merupakan suatu kejahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Terjemahan tersebut tidak boleh disebut sebagai Quran dan kitab Allah. Ini maksudnya ganti tu. Ganti Quran maksudnya macam kita kata saat ni lah, jumpa di kedai buku mana. Quran tu dah lah tubuh. Baca bukan tulis Quran. Lepas tu tulis terus terjemahan dia tanpa ayat Quran ayat atas bawah tak ada. Kiri kanan tak ada dah. Terjemahan tersebut tidak boleh disebut sebagai Quran dan kitab Allah dan tidak boleh satu bahagian pun darinya bersandar kepada Allah SWT. Kalau terjemah kata ni Quran tak boleh. Walaupun terjemah ke Jepun ke Melayu ke apa tak ada bahasa Arab tu tak boleh. Dengan mengatakan bahawa Allah SWT telah berkata demikian kerana kitab Allah Quran adalah kitab yang berbahasa Arab berdasarkan nas yang pasti dan juga berdasarkan ijma' agama yang berasal dari semua kalangan salaf maupun kalangan khalaf. Bukan ijma' yang masih terdapat perselisihan dalamnya. Bukan ijma' khilaf tapi ijma' tu ijma' sungguh. Ijma' sungguh. Bukan walak-walak. Ada setengah kata ijma' tu masih boleh bicara lagi dah. Terjemahan tentu tidak memuat sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Al-Quran, baik dari sisi lafaznya maupun maknanya. Sebagai suatu mukjizat, terjemahan pasti mempunyai perbezaan dengan Al-Quran dari segi maknanya, sebagaimana dari segi lafaznya. Penyandaran dan penisbahan penterjemahan pada Allah SWT adalah suatu dusta dan pengingkaran kepadanya. Bahkan kaum muslimin sepakat bahawa tidak boleh mengganti suatu kata Al-Quran dengan kata-kata yang lain yang sinonim, yang semakna dengannya, yang masih berupa bahasa Arab sekalipun. Bahasa Arab tapi tukar. Istiwa jadi istaulah tu. Leh dah. Seperti antara kata syak dengan kata raib. Raib. Dalam firman Allah SWT, Zalikal kitabu la raiba fih. Kita nak tukar jadi, Zalikal kitabu la syakka fih. Tak boleh. Tak boleh. Inilah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Kata raib pada ayat tersebut tidak boleh diganti dengan kata syak. Adapun penterjemahan makna Al-Quran, yakni penafsiran terhadap bahagian-bahagian yang perlu ditafsirkan dengan menggunakan bahasa lain, maka hal itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Namun itu pun hanyalah pada batas-batas jauh maslahat menuntutnya saja. Kita terjemahnya sekadar orang nak faham.
Tapi keyakinan kita tidak 100% tepat lah. Dan kita kena ayat ke apa masyarakat kita terjemahan yang ada di pasaran kita gapo. Walaupun harfiah atas bawah atau kiri kanan. Itu hanyalah usaha untuk memberi kefahaman lebih dekat. Tapi tidak 100% tepat lah. Kerana kita telah tukar bahasa tu dah. Jika yang dimaksud dengan perterjemahan ialah perterjemahan dalam bentuk tafsir Quran, maka hal itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Kalau dia terjemah tu nak suruh faham sikit, tafsir Quran sikit. Namun dengan syarat terjemahan tersebut tidak disebut Quran. Tapi kita tak panggil Quran lah, terjemahan Quran. Dan tidak disebut perkataan Allah, melainkan hanya pemahaman mufassir dari perkataan Allah SWT sahaja. Dan pemahaman tersebut tidak dapat diklaim sebagai sudah mencakupi semua yang dapat difahami dari perkataan Allah SWT. Bukan kefahaman 1%. Dengan penjelasan ini, maka kata-kata Allah beriman atau Allah berkata yang sering digunakan dalam edisi terjemahan Indonesia ini untuk merujuk ke terjemahan ayat Quran janganlah difahami sebagaimana apa adanya. Kali-kali kita tak bubuh ayat Quran asal, kata terjemahan itu kena ayat difahami daripada terjemahan. Bukan terjemahan sebenar lah. Walaupun tak tulis Allah berkata-kata tu, Allah berfirman tu kena ayat. Ini bukanlah muktamad dah. Ini adalah terjemahan saja. Jadi kata tersebut haruslah difahami sebagai Allah berfirman yang artinya. Arti kena bawa artinya. Yang kata-katanya artinya sengaja tidak tulis demi praktis mata-mata untuk menciptakan bahasa yang singkat dan sederhana mungkin. Dengan anggapan bahawa pembaca sudah maklum akan hal itu. Jadi dalam kitab ni sendiri pun kadang-kadang tak berubah. Firman Allah yang bermaksud ataupun yang artinya dia tak berubah. Firman Allah pakai terus dengan faham masyarakat awal ni faham dah ni bukanlah maksudnya 100% ayat Quran dah. Hanya terjemahannya dengan makna je yang sedapat boleh saja dah. Dan tidak disebut perkataan Allah, melainkan hanya pemahaman mufassir dari perkataan Allah SWT sahaja. Dan pemahaman tersebut tidak dapat diklaim sebagai sudah mencakupi semua yang dapat difahami dari perkataan Allah SWT. Bukan maksudnya secara menyeluruh. Terus terang, Al-Azhar belum pernah melakukan penterjemahan dalam bentuk tafsir Quran hinggalah sekarang. Namun Majlis Tinggi Urusan Islam di Cairo membantu sekelompok ulama Azhar dalam melakukan penafsiran Quran hingga kemudian mereka menghasilkan suatu penafsiran Quran yang lebih ringkas. Majlis telah mencetak kitab tafsir tersebut dalam bahasa barat, bahasa Inggeris ke bahasa barat, Perancis dan menyebarluaskannya ke dunia Islam sehingga dibaca dan dipelajari oleh para ulama dan fuqaha. Tafsir ini menjadi dasar bagi majlis dalam menterjemahkan makna-makna Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa asing yang lain. Kemudian majlis mengerahkan segenap usaha dalam rangka menyebarluaskan terjemahan ini setelah sebelumnya dilakukan revisi dan penelitian. Kalau terjemahan sekali pun kalau tak tepat tu kabul lah dah. Tu pesi dia dah. Adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab Islam yang dicetak dengan bahasa-bahasa asing yang masih hidup, yang dicetak dengan maksud untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang Arab tentang dasar Islam, maka Al-Azhar telah menerbitkan 9 kitab seperti ini. Majlis Tinggi Urusan Islam sekarang bertugas menerbitkan berbagai-bagai buku dan risalah dalam bahasa-bahasa asing selain Arab dan kemudian membahagikannya ke semua pelosok dunia Islam. Kitab tersebut disusun oleh para ulama terkenal dari ulama-ulama Azhar dan ulama-ulama Islam dari lainnya. Wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk terus melakukan upaya guna mengetahui alam keseluruhannya dengan dasar-dasar Islam yang agung. Tak apalah, yang pentingnya kita kena faham bahawa terjemahan ni tak apa. Kalau terjemahan untuk faham secara kita bukanlah maksudnya dengan keyakinan 100% untuk mendekatkan makna. Untuk dakwah, dan orang Jepun pun ramai tak masuk Islam ni kerana semata-mata baca terjemahan lah. Dia ada ayat Quran sebelah terjemahan tu. Dia baca-baca je pun masuk Islam ramai dah. Pasal maknanya sangat jejak angin dah. Jejak angin kita kata. Jangan rigid sangat dah. Sebenarnya dulu ada ulama dulu dah, Mustafa Abdul Rahman contohnya. Lepas tu sebelum tafsir Pimpinan Rahman ke apa, ada ulama usaha nak terjemah, tapi ada setengah-setengah Tok Pondok dulu marah. Kita pun bersangka baik. Marah dia pun ada sebab dia lah. Takut lagi makna tu dah. Tak tepat dah. Tu sikap berhati-hati dah. Tapi hakikatnya untuk masyarakat kita yang tidak mahir bahasa Arab, kita terpaksa kena terjemah. Kecuali sudah umum, semua orang belajar mahir bahasa Arab. Bukan belajar. Setakat sekolah Arab pun tidak mahir lagi. Dia kena mendalam sungguh. Pondok dan lebih mendalam bahasa Arab, barulah kita kata berhenti. Tapi tidak menyeluruh umat Islam ni. Kita telah menjadikan bahasa kita, bahasa Melayu ni sebagai bahasa perantara. Yang tak akan mahir betul-betul. Carilah nak boleh dalam sejuta seorang dua dia mahir betul dah. Hak lain tu boleh bahasa Arab kalau mengaji pun. Jadi orang ni kalau dia
orang kalau ada terjemahan yang lebih mendekat kat makna dia, untuk lebih hayati tadabbur makna Quran, adakah baiknya dah. Jadi benda ni tak salah dah. Setakat itulah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.